Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, seperti yang dijanjikanlah sebelum ni, saya akan rekod balik sesi pembelajaran pada minggu lepas memandangkan audio pada rakaman sebelum ni kita tak dengar. Okey, jadi pada kali ini saya akan sambung balik, akan recap balik daripada topik yang sebelum ni, subtopik. Dan pada masa yang sama saya akan cuba tambah baik lagi lah. Saya akan tambah beberapa subtopik bagi sesi pembelajaran pada Ahad ini. Okey, seperti sedia maklum, Uniza sekarang sedang ada minggu convocation bermula daripada hari Ahad sehinggalah pada hari Rabu. Jadi saya risau mungkin kita tidak berkesempatan lah untuk meluangkan masa lagi sesi pembelajaran pada Ahad ini. Jadi disebabkan jadual saya yang meminta saya untuk hadir pada minggu convocation. Okey, jadi sebelum pada itu saya nak maklumlah yang untuk kehadiran pada minggu lepas tu saya lihat ada beberapa pelajar sahaja yang memberi respon kepada kehadiran terutama daripada kelas di ITR. Jadi saya harap wakil daripada kelas di ITR untuk cuba maklumlah kepada kawan-kawan kita ni untuk isi kehadiran tu yang saya letak dalam rakaman sebelum ni untuk kelas di ITR terutamanya lah. Untuk kelas di IM saya lihat memang majoritinya sudah tanda kehadiran. Jadi saya anggap mungkin kelas di IM tu lebih dilihat lebih berminat lah pada rakaman yang sebelum ni. Walaupun pada minggu lepas tu kita tak dengar, tapi adalah juga rakaman yang menunjukkan dari segi jalan kira lah. Jadi saya harap kelas di ITR tu cuba ambil serius tentang kehadiran ini sebab walaupun dari segi pemarkahan tu saya mungkin agak linear lah berbanding dengan pensyarah lain, tapi saya ambil seriuslah tentang kehadiran ni ya. Okey, jadi untuk pada minggu depan, Ahad ni saya akan bagi lagi attendance. Okey, cuma yang minggu lepas tu saya harap kelas di ITR dan di IM ambil serius. Okey, untuk kehadiran. Okey, jadi kita teruskan kepada slide. Okey, ini slide ringkas ni sebenarnya. Okey, slide ringkas ni sebenarnya untuk tujuan pengiraan lah. Okey, yang sekarang ni apa yang awak lihat sekarang ni. Okey, ini adalah formula daripada chapter 1 bagi linear and function. Okey, jadi sebenarnya ada beberapa formula yang sepatutnya menjadi keutamaan lah bagi chapter ini iaitu linear and function ni. Okey, jadi saya harap semua boleh ambil tahulah okay, ini formula yang kita akan guna bagi mendapatkan the distance between points P and Q. Okey, ini adalah formula untuk kita dapatkan distance. Okay, between two points coordinate in the graph. Okay, and then the second formula is about the internally in the ratio M and N. Okay, ini adalah formula bagi M and N untuk kita dapatkan nisbah. Okay, dan seterusnya adalah nilai untuk kita dapatkan divide PQ externally. Okay, ini adalah formula untuk externally. Yang atas ni adalah untuk internally. Okay, jadi pastikan jangan tertukarlah. Okay, walaupun pada exam nanti semua student bolehlah untuk open book. Tapi jadi maknanya cuba pastikan jangan tertukarlah dengan term internally dengan externally ni ada perbezaan dari segi ni. Okay, kalau externally tu ada minus. Okay, kalau yang internally tu formula adalah plus. Okay, sebab kebanyakan daripada tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni, ramai yang tertukar lah. Yang tertukar dengan internally. Okay, soalan minta untuk internally tapi most of the student using the externally formula. Okay, ini yang menyebabkan salah pengiraan. Kita rasa yakin dengan jawapan yang kita buat. Tapi sebenarnya salah lah. Okay, sebab itulah walaupun soalan tu mungkin dilihat agak senang, mudah untuk dijawab. Tapi kita jangan terlalu yakin. Okay, and next, okay, ini adalah untuk midpoint. Okay, ini formula untuk for the midpoint. Okay, this is several equation of a straight line. Okay, given 2 points, gradient, okay, as intercept. Okay, yang untuk yang nombor 4, nombor 5 ni, okay, yang ni kita tak include lah dalam study kita. Okay, jadi kita cuma fokus okay, from formula 1 to until 3. Okay, 3A, 3B and 3C. Okey, jadi untuk number 4 and 5 ni tak included lah dalam study kita kali ni. Okey, jadi kita proceed.
Okey, sekarang ni saya nak bagi example lah untuk bagaimana kita nak solve the problem. Okay, this is the example lah. Okay, let's say this is the example 1. Okay, example 1. Okay, untuk example 1 tu, okay, ni adalah question dia. Okay, given that A, okay, 4, 9. Okay, 4, 9. Mana ini adalah S, ini adalah Y. Okay, paksi S dan juga paksi Y. And B. Okay, -2, -1. Find the coordinate. Okay, find the coordinate. Okay, saya tulis baliklah soalan ni. Okay, find the coordinates. C. Which. Okay, sekarang ni A. A divides. Okay, divides. Okay, divides AB internally. Okay, ni adalah untuk example question lah bagi kita nak solvekan problem yang berkaitan dengan internally. Okay, in the ratio 4:3. Okay. So sekarang ni kita diminta untuk kita dapatkan coordinate for C using the formula of internally. Okay, ini adalah internally. Okay, so sekarang ni kita refer balik daripada formula yang sebelum ni. Kalau yang formula sebelum maksud yang ni lah. Okay, untuk internally. Jadi, maknanya kita kena tulis balik lah. Okay, nak bagi lebih selamat kita tulis balik lah formula daripada ni. Okay, saya tulis balik. Okay, R untuk internally. Okay, R equal to M X2 plus N X1. Okey, bahagi dengan M plus N. Okey, satu lagi. M Y2 plus N Y. Okay, N Y2 bahagi dengan M plus N. Okey, ni adalah formula bagi internally. Okay, so sekarang ni kita kena just replace the value from this using this formula lah. Okay, sekarang ni kita kalau untuk sekarang ni untuk AB internally maksudnya kita sekarang ni assume A C nisbah C B. Okay, maksudnya dalam dari segi ni kita tengok C tu mestilah di antara daripada koordinat A dan juga kata kita sini A dan juga B. Makna C ni adalah occur di antara dua axis koordinat ni lah. Kalau A kita tengok ada 4, 9. Okey. Yang satu lagi B tu -2, -1. So sekarang ni kita nak dapatkan nilai koordinat bagi C, S and Y. Okay, so this is the reason why we should apply for this formula lah. Okay, we need to using this formula. So sekarang ni M is represent untuk X. Okay. Okay, this is M. This is okay, bukan. Yang untuk M ni adalah nilai untuk ratio. Okay, this is M. Okay, this is N. Okay. Sekarang ni kita dah dapat dah nilai, cuma just to replace sahaja. Okay, M kita adalah 4. Okay, X2. X2 represent untuk yang ni lah S2. Okay, sekarang ni kita ada ni S1, ni Y1. Okay, ni X2, Y2. Okay, S2, Y2. Selalunya basically the first coordinate appear in the question should be represent as the first coordinate lah. Okay, sekarang ni S2 -2. Okay, plus N. N kita sekarang ni adalah 3. 3. X1 adalah 4. Okey, bahagi dengan M plus N. Jadi, 4 tambah 3. So, the next, okay, M. M still the same thing. The next M, Y2. Y2 is the -1. Okay, Y is -1 plus N3 Y2 Y1 lah. Sekarang ni kita sini adalah Y1. Okey, silap. Okey, Y1 adalah 9.
Okay, so sekarang ni divide by 4 plus 3. Okay, and then kita kena solve lah. Okay, sekarang ni kita pun solve satu-satu. Okay, 4, okay, negative 8 plus 12, okay, divide by 7. Sekarang ni kita akan dapat nilai 4 over 7. Okay, and then for this coordinate, okay, yang ni kita dapat 23 over 7. So, sekarang ni kita dah dapat koordinat for C. Okay, so jadi sekarang ni nilai C adalah 47 dan 23/7 di antara bagi koordinat A and B. Okay, this therefore, yang tu boleh tulislah therefore. Okay. Okay, now we proceed for the, let's say, kita apply using the same question. Okay, kita using the same question but we using the externally. Okay, kita guna externally in the ratio lah. Okay, let's say kita guna externally ratio formula. Okay, B. Okay, divide. Okay, samalah divide AB externally. Okay, externally. Okay, externally in the ratio. Okay, in the ratio sekarang ni kita guna the ratio 6:1. Okay, sekarang ni kita nak guna formula. Okay, the formula almost similar lah with the previous ones. Okay, cuma yang di antara ni kalau externally tu adalah negative. Okay, kalau masuk externally tu, kalau kita nak find the coordinate, let's say, okay, ni A, okay, yang ni B. Mana externally tu maksudnya adalah di luar daripada koordinat A and B. Mana sinilah ada penambahan dia. That's why we call it as the externally lah. Okay, sekarang ni kita pun proceed. Okay, kita nak solve the problem for the externally. Okay, sekarang ni kita just, saya cuba, yang ni boleh tengok balik lah daripada formula yang saya bagi daripada awal tu. Okay, cuma just replace lah. Okay, kita samalah. Maknanya dalam kes ni, kita M. Sini adalah M, sini adalah N. Okay, kena ingatlah M and N ni represent for the ratio given from the questionnaire lah. Okay, and then kita just substitute. Okay, 6. Okay, negative 1. Okay, negative 1. Okay, negative 1. Okay, minus 1. Okay, minus 1, 4. Okay. Okay, yang 1 tu adalah N. Okay, bahagi dengan 6 minus 1. Okay, and then the next, okay, 6 negative 1. Okay, minus 1, 9. Okay, divide by 6 minus 1. Okay, so the final answer should be, okay, C. Okay, jadi negative 16 over 5. Okay, satu lagi negative 3. Okay, itulah jawapan akhir bagi externally. So, actually simple sahaja sebenarnya. Okay, yang ni boleh lah. Kita proceed lah. Sekarang ni kita dah solve the example for the question that related with the internally and also the externally. Okay, now kita proceed for the next example. Okay, next example. Okay, next example. Okay, find the passes. Okay, yang ni sini. Okay, yang ni saya skip lah. Find the equation. Okay, find the equation of the straight line. Okay, of the straight lines. Okay, so sekarang ni A. A passes through. Okay, passes through A 1, negative 4 with a gradient. Okay, dalam kes ni dia provide kita gradient of negative 5. Okay, so sekarang ni kita tengok daripada previous formula. Okay, kita tengok formula mana yang lebih sesuai bagi yang ada
Okay, yang ni adalah untuk equation untuk dapatkan straight line. Okay, ini adalah formula untuk straight line. Okay, kalau yang untuk yang ada gradient, maknanya kita akan guna formula ni lah. Okay, kita akan guna formula ni. So, sekarang ni kita akan guna formula yang 3B. Okay, yang formula untuk 3B, Y minus Y1 okay, equal to MS minus S1. Okay, ini sekarang ni formula bagi yang dah ada gradient. So, kita just replace lah. Maknanya Y minus Y1 kita ada negative 4. Okay, negative 4 equal to M adalah negative 5. Okay, S minus S1 ada 1. Okay, so sekarang ni kita akan dapat Y plus 4 equal to negative 5S plus 5. Okay, so sekarang ni kita nak pastikan the formula bila ni selalunya ada Y equal to MS plus C. Okay, yang ni saya rasa semua dah belajar lah. Okay, sekarang ni kita dah ada kena follow this kind of the equation lah untuk final answer. Okay, yang ni okay, jadi kita pun boleh simplify. Okay, Y equal to negative 5S plus 5. Okay, kita carry sini. Maknanya kita akan dapat negative 4. Okay, so sekarang ni the final answer Y equal to negative 5S plus 1. So this is the final answer for this kind of question lah. Yang A. Okay, now kita proceed untuk yang B. Okay, B. Okay. Kalau kata B passes through. Okay, passes through. Okay. Okay, case sekarang ni 11. Okay, negative 6 and L. Negative 8 and then negative 9. Okay, sekarang ni dia ada dua koordinat. Kalau tadi kita ada yang first ni, kita ada satu koordinat with the gradient. Sekarang ni kita ada dua koordinat. Okay, untuk find the equation straight line. Okay, kita tengok pada formula yang tadi. Okay, kalau yang formula ni, yang mana lebih relevan? Yang ada 2 points koordinat. Yang ni lah. Yang 3A. Kita ada 2 points. Okay, yang B tak boleh bila ada gradient. Yang C ni hanya melibatkan ada intercept sahaja. Okay, baru kita guna C. Sekarang ni yang tinggal A lah. Okay, kita akan guna formula bagi yang A. Okay, formula for the 3A. Okay, now saya akan tulis dululah formula. Okay, Y minus Y1. Okay, ni adalah formula. Divide by S minus S1. Okay, equal to Y2 minus Y1 divide by S2 minus S1. Okay, sekarang ni kita kena tulis sini lah. Kita, okay, yang ni katakanlah ini S1. Okay, ni Y1. Okay, ni S2, Y2. Okay. So, kita just need to replace okay, the each point in using into this formula lah. Okay, into this formula. Okay, sekarang ni Y. Y kita maintain. Okay, Y minus Y1 is negative 6. Okay, negative 6 but divide by okay, S minus S1 is 11. Okay, equal to okay, sekarang ni Y2. Y2 kita adalah negative 9. Okay, negative 9 minus Y1 adalah negative 6. Okay, divide by kalau S2 adalah negative 8. Okay, negative 8 minus S1 adalah 11. So, sekarang ni kita just need to simplify. Okay, yang ni simplify. Okay, simplify. Okay, bila kita nak simplify, maksudnya ni ke Y plus 6. Okay, plus 6 divide by okay, S minus 11 equal to negative 9. Okay, negative 9 plus 6.
Okey, yang ni bahagi dengan negative 8 minus 11 jadi negative 90 lah. Okey, negative 19. Okey, sekarang ni kita pun, okey daripada ni kita pergi ke atas ni. Saya ni sebab tak cukup ruang lah. Okey. Okey, yang ni. Okey, sekarang ni kita, okey. Maknanya untuk Y, kita kena tinggal lah. Okey, Y plus 6 equal to, okey, negative 9 plus 6 jadi negative 3 lah. Okey, negative 3 bahagi dengan negative 90. Okey, yang S tu darat lah. Yang S minus 11. Okey. Okey, jadi yang ni ada positif lah yang ni. Okey, jadi last sekali kita akan dapat, okey, Y plus 6. Okey. 3 over 90 S. Okey. 3 over 90 S. Okey, yang ni jadi positif lah. Okey. Minus 33 ya. 33 over 90. Okey, sekarang ni Y equal to 3 over 90 S minus 33 over 90. Yang 6 tu pindah sini akan negative 6. Okey, jadi bila kita nak samakan dia kena darat sini lah. 19 sini darat 19. Jadi last kali akan dapat, okay, Y equal to 3 over 90 S minus 147 over 90. Okey, yang inilah jawapan akhir dia untuk bagi yang ni, yang untuk B ni. Okey, untuk soalan bagi yang B. Okey, yang ni boleh solve sendirilah. Yang tu boleh kita selesaikan by using the calculator lah sebenarnya. Okey, next. Okey, next kita tengok pada yang C. C katakanlah untuk passes through. Okey, passes through. Okey, passes through F. 0, 8 and G. G adalah 3, 0. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, okey, yang ni X. Okey, X dia equal to 0. Yang ni pula Y dia dekat sini, X dia Y equal to 0. Okey, so sekarang ni bila ada koordinat tu yang ada 0 pada paksi X dan Y pun ada 0 pada paksi Y, dekat dua-dua koordinat ni, ini menunjukkan itu kita panggil intercept formula. So sekarang ni bila intercept formula, maknanya kita akan guna yang ni lah. Okey, yang ni formula untuk yang C. Given the X intercept A and Y intercept B. So sekarang ni awak cuma ambil extract from this formula. Okey. Okey, saya tulis baliklah. Okey, formula ni. Okey, jadi X. Okey, S over A plus Y over B equal to 1. Okay, so sekarang ni yang A kita adalah untuk yang X lah. Okay, A adalah untuk X. Okay, dalam kes ni, ni A. Okay, yang ni adalah untuk B. Okay, untuk Y. So sekarang ni kita just replace X over 3. Okay, plus Y. B dia adalah Y. Okay, 8. Equal to 8. Equal to 1. So sekarang ni bila kita nak simplify macam biasalah, kita kena letak Y sahaja. Jadi maknanya okay, Y over 8 equal to 1 minus X over 3. Okay, yang ni kita pun pindah. Okay, jadi maknanya kita akan dapat okay, 8X. Okay, 8 per 3X okay, plus 8. Okay, ini adalah akhir jawapan bagi yang C. Okey, yang ni jelas lah, yang ni senang lah. Okey, next tu kita pergi yang ke D. Okey, D katakanlah soalan. Let's say. Uh, okay, let's say yang C ni. Okay, let's say yang D passes through. Okay, D to 9 and E.
E 12, 9. Okey, sekarang ni kita tengok koordinat dia adalah sama untuk Y ni. Yang ni sama, yang ni pun sama. Okey, jadi bila sama, ini menunjukkan kita tak bolehlah nak keluarkan nilai equation. Sebab equation ni bila melibatkan two different point. Okey, sekarang ni dekat Y ni sama-sama sama. Okey, jadi last kali jawapan dia since both Y coordinate are 9, jadi jawapan dia kita boleh letak Y equal to 9. Okey, and then kalau untuk yang E. Okey, kalau yang E katakanlah okay, E passes through okay, H okay, negative 5, 2 and I negative 5, negative 8. Okey, katakanlah tadi kita sama untuk yang Y axis. Sekarang ni kita sama dekat X axis. Okey, jadi jawapan pun tetap sama. Jadi S equal to negative 5 because both coordinate which are H and I are negative 5. Okay, sebab dia fall within the same axis lah maknanya. Okay, within same point. Jadi jawapan akhirnya macam ni sajalah kita tulis. Okay, itu yang simple lah maknanya untuk yang simple. Okay, now kita dah selesai lah untuk yang bagi example untuk daripada from 1 to equation 3. Okay, jadi okay, kita tengok pada related, okay, pada function pula. Okay, yang function ni yang saya dah tunjuk lah pada minggu lepas tu untuk yang function. Okay, cuma tak ada video kan. Okay, jadi saya masukkan balik lah yang function. Tadi baru kita selesai untuk yang linear. Okay, yang linear tu how to get the equation for the straight line, to get the coordinates. Okay, tapi sebenarnya bila ada soalan yang tricky tu dia akan boleh jadi susah lah sebenarnya. Tapi as usual, okay, the topic for the linear and function ni actually not included lah dalam final exam. We just using this topic only for the midterm quiz. Okay, boleh. Okay, jadi untuk for the final exam, this topic does not related lah. Maknanya tak included. That's why I just showing the simple example so that we just focus for the final exam later lah. Okay, and then, okay, now kita proceed for the function. Okay, for the function, okay, yang ni bila kita nak sketching the graph, okay, let's say, okay, yang tadi kita dah tahulah, okay, yang y equal to mx plus c. Okay, ini adalah represent for the straight line lah. Straight line. Okay, straight lines. Tapi ada setengah pendapat, okay, y ni can be represent as the fs. Okay, sama sahaja. Bila fs, it can be represent for y. The same things. Okay, ni sometimes the question just to get me to get confused lah, just to make it the candidate confused. But actually, they are same things lah. Okay, now fs equal to a plus bs. Okay, sebenarnya sama lah. Okay, bs plus a sebenarnya sama. Okay, jadi kalau NMAT tu kita selalu ni samalah benda ni. Kalau business statistik, okay, yang ni mungkin awak akan belajar lah waktu business statistik. Business statistik kita panggil y equal to beta naught plus beta 1 x1 plus error term. Jadi sebenarnya sama sahaja. Maknanya mana-mana matematik ke statistik ni semuanya sama sahaja dari segi formula but just different the alpha sahaja. Kalau statistik kita guna nilai beta. Okay, but the formula to get the value is actually same. Okay, in terms of the philosophy sahaja yang berlainan. Maknanya bila filosofi yang berlainan, itu yang meletakkan ada perbezaan dari segi penggunaan term. Tapi sebenarnya usefulness adalah same. Okay, cuma bezanya business statistik dia nak ada identiti sendiri. Jadi kena ada perbezaan dengan business matematik. Okey, jadi jangan confuse lah bila awak dah ambil untuk SEM 5 nanti untuk chapter business stat. Selalunya daripada saya jugalah untuk mengajar diploma business statistik ni. Okey, jadi kita proceed. Okay, kata-kata kita diminta untuk sketch the graph. Okay, sketch the graph. Okay, sketch the graph using. Okay, using this equation lah. Y equal to 25 plus 5s. Okay, sekarang ni
kita assume if the question doesn't give any numbers, okay, we can sketch the graph. Usually kita boleh pilih lah any numbers. Okay, let's say kita kata let x equal to 0. Okay, kalau 0, maknanya y kita berapa kita akan dapat? Okay, let x 0, y kita akan dapat. Okay, jadi maknanya 25 plus 5, 0. Okay, jadi maknanya y kita akan dapat 25. Jadi last coordinate adalah 0 and 25. Okay, jadi kita nak sketch dulu. Okay, katakanlah let s equal to 1. Okay, maknanya kalau x equal to 1, y equal to 25 plus 5, 1. Jadi kita akan dapat 30. Okay, maknanya 1, 30. Okay. Okay, next. Selalunya kita bila nak sketch, kita at least ada 3 lah. Ada 3 points lah. Ada 3 points. Sekarang ni kita bawa ada 2 points. 0 and 1. Okay, kita proceed pula untuk yang next. Let s equal to, katakanlah kita ambil nilai yang lebih tinggi. Okay, sebelum ni kita ada gap 1 sahaja. 0 and 1. And then kita try untuk ambil yang 3. Okay, kalau s equal to 3, y equal to 25 plus 5 times 3 equal to 40. Okay, jadi maknanya last kali 340. Okay, kita pun dah selesai untuk dapatkan point, 3 points coordinate. So now we need to just sketch the graph. Okay, sketch the graph. Okay, yang ini adalah paksi y, paksi x. Okay, yang ini adalah untuk paksi y. Okay, sekarang ni x kosong lah. Sekarang ni kita dah ada kosong. Okay, sini kosong, y tu 25. Okay, katakanlah y dekat ni 25. Okay, mungkin sinilah 25. Maknanya, the first point tu dia akan fall dekat sinilah. Kita tick, okay. And then kalau 1, S1, S1. Kalau 1, 30 dia maybe here. Okay, 30. So, akan jatuh sini. Okay, the next 3. Okay, tapi kalau boleh bila sketch tu biar nampak lagi cantik lah. Okay, yang ni saya tunjuk lah. Okay, 3. Kalau 3, maknanya 3, 40. Okay, y is 40. Mana dekat ni lah 40. Okay, jadi koordinat sini. Okay, jadi lepas awak dah dapat ketiga-tiga point tu dah sketch, barulah boleh buat straight lines. Okay, boleh ambil garis pembaris tu. Okay, straight line. Okay, this is the example lah. Okay, untuk kita sketch the graph, the straight line if the question doesn't give you any numbers lah. Kalau dia bagi, awak kena just replace lah. The same thing. Okay, kalau dia tak bagi, dia cuma awak minta, okay, find the sketch the graph using this equation. Okay, mana kita boleh proceed lah. Kita boleh kira tanpa, kita boleh pilih lah mana-mana value. Okay, katalah kita pergi ke next example lah. Okay, yang untuk yang example yang sebelum ni, okay, sebenarnya ada lagi pasal berkaitan dengan graf ni, tapi tak apalah, kita fokus dulu. Sebab yang baru ni saya terus skip kepada yang untuk function yang satu lagi lah, yang contoh function ke. Okay, tapi sebenarnya ada yang function ni, okay, yang function ni maybe related with the final exam. Okay, kebiasaannya function ni memang ada related lah. Yang satu lagi graph tu nanti saya akan tunjuk another video. Okay, tak apa, tak apa. Kita proses sebabnya kita pun dah tak ada masa sangat ni sebenarnya. Okay, example ni, okay, kita a company. Saya tulis balik lah, a company. Okay, has fixed cost. Okay, fixed cost of 7,000 ringgit. Okay, 7,000 ringgit for plants. And equipment. Equipment and variable cost. Okay, variable cost of RM 600 ringgit for each unit of output. Okay, find the total cost. Find the total cost.
for 15 units and 30 units. Okay, sekarang ni, okay, solution dia. So, sekarang ni, C actually for the total cost. Okay, jadi sebenarnya untuk soalan yang berkaitan macam ni, dia ada beberapa formula lah. Okay, jadi saya akan, kalau C tu selalunya untuk total cost. Kalau ada CS, okay, maksudnya adalah untuk cost function. Okay, cost function. Yang S ni adalah item. Okay, mana kalau ada contoh dalam soalan ni ada 50 units, mana 15, S tu can be replaced with 15 lah. Kalau 30, 30 lah. Okay, and then untuk dapatkan nilai total cost ni, total cost function ni, mana C as formula dia ialah total cost ni, nak dapatkan nilai total cost, fixed cost, okay, fixed cost plus variable cost. Okay, yang ni adalah formula bagi total cost. Okay, dalam kes ni, kita ada fixed cost adalah RM7,000 kan? RM7,000. Okay, RM7,000. Okay, plus sekarang ni variable cost kita ada 600. Kita kena masukkan S. Mengikut formula yang asas sebelum ni lah, iaitu Y equal to A plus PS. Okay. Kalau A ni represent untuk yang fixed. Maknanya bila fixed ni dia tak ada. Okay. Yang ada S ni hanya yang melibatkan variable. Maknanya B. Mana-mana beta tu dia akan ada S. Okay. Kalau ada banyak produk. Okay. Beta 1, S1, beta 2. Okay. Yang ni ada SS lah. Okay. Yang mana-mana yang melibatkan variable cost. Dia ada S. Kalau yang fixed cost ni dia tak ada S. Okay. Jadi maknanya untuk dapatkan total yang ni lah. Total cost. This is the equation lah untuk total cost. But now how we want to get the total cost? Sekarang ni kita dah ada equation, so we just need to replace lah S untuk 15 units. Okay, maknanya 7,000 plus 600 darab dengan 500. Jadi kita akan dapat RM RM16,000. Okey, maknanya dengan 15 unit tu kita mampu memperolehi lah jumlah sebanyak RM16,000. Okey, kalau 30 unit. Okey, C 30 unit. Okey, jadi kita 7,000 plus okay, 600 darab dengan 30 multiply with 30 and then we can get the answer is RM25,000. So now we can get the conclusion lah. If the total cost for units increase, the total cost also increase. Maksudnya semakin banyak produk, semakin banyak unit yang dijual, semakin tinggilah jumlah dia. Okey, ni adalah formula dia. Maknanya kalau dalam bidang entrepreneur tu memang dia bergantung kepada formula macam ni lah. Okey, sebenarnya. Okey, yang satu lagi dia ada jugalah untuk yang revenue function ataupun selling price. Okay, yang revenue function. Okay, ini adalah formula untuk RS. Okay, RS. Okay, yang ini untuk next example sebenarnya, tapi saya tak sediakan lagi lah untuk yang example yang untuk RS ni. Revenue function. Okay, revenue function. Untuk revenue function ni, ataupun kita boleh panggil sebagai selling price lah. Selling price. Harga jualan. Okay, selling price. Okay. Bila jual baru ada revenue ke gana. Okay. Jadi kalau untuk formula ni dia akan selalu melibatkan untuk dapat RS ni dia menggunakan formula yang profit function ni. Okay, yang P ni adalah profit function equal to RS. RS adalah revenue function minus cost function. Okay, so sekarang ni bila ada soalan minta untuk kita dapatkan profit, maknanya kita kena dapatkan dululah nilai untuk cost function lah. Cost function kita dah tahulah, dah ada example tadi. Okay, sekarang ni kita nak fokus untuk yang RS, revenue function. Okay, yang untuk revenue function ni,
katakanlah ada soalan macam dia akan bagi tahu lah, okay, katakanlah 45x. Okay, katakanlah RS ni adalah can be assume RS equal to 45x. Okay, maknanya to get the the profit function. Maknanya kita boleh just replace lah 45s minus dengan total cost kita yang ni lah 7,000 plus 600 ringgit. Jadi lepas tu dia akan minta lah untuk kita dapatkan berapa kalau berapa unit, 50 units ke 30 unit, sama juga dengan case yang macam atas ni lah. Tapi saya rasa mungkin tak perlu clear, nanti saya akan sediakan soalan yang berkaitan dengan revenue function. Okay, tapi overallnya, okay, you just need to know lah the basic things. Okay, how to get the total cost, and then this is the formula lah. This is the formula to get the profit as and also the revenue function. Okay, actually this question can be selalunya adalah dalam final exam. Okay, nanti tak apalah, nanti kita akan cuba ambil daripada soalan daripada pasien dan bila-bila nantilah. Okey, sekarang ni kita pun nanti dah habis masa. Nanti saya akan sambung balik untuk recording bagi yang sketching the graph. Sebab dia ada kuadratik lagi lah. Ada kuadratik, Simon curve dan macam-macam lagi lah jenis graph. Okey, saya rasa cukup sampai di sini dululah. Kalau tak, pening out. Okey, itu sajalah daripada saya. Okey, kalau apa-apa yang tak faham tu nanti boleh kita discuss balik lah. Boleh tanya PM saya bila-bila lah. Okey, kita jumpa lagi lah insyaAllah. Okey, nanti apa-apa maklumat dari segi pengendalian kelas tu nanti saya akan maklum balik lah pada kelas. Okey, itu sajalah daripada saya. Okey, Assalamualaikum.